Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai selesai, ada yang mengaitkan calon Perikatan Nasional tewas di Dewan Undangan Negeri itu kerana keceluparan mulut Sanusi. Namun akhirnya Sanusi tampil memberikan penjelasan yang mengejutkan kita. Sanusi kata, saya bukan celupar, saya hanya bercakap benar. Wah, itu memang luar biasa. Pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyangkal dakwaan gabungan itu tewas di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai disebabkan atas keceluparan beliau dalam siri kempen ceramah. Beliau sebaliknya menyifatkan kekalahan Perikatan Nasional di kubu kuat Barisan Nasional BN sebagai perkara biasa. Namun, prestasi dilihat semakin baik apabila berjaya menawan beberapa kawasan Felda di Dewan Undangan Negeri Terbabit. Menurutnya, Barisan Nasional berjaya mengekalkan kekuasaan di Dun Pelangai. Namun, ia bukanlah sesuatu yang hebat kerana ia sememangnya kerusi tradisi parti itu. Kata Sanusi, saya celuparkah? Saya hanya cakap betul dengan nada suara lebih kuat dan jelas. Yang celupar ni cakap tak betul, suara laju daripada otak, itu celupar, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan daripada Sanusi ini, ianya cukup menarik untuk kita perhatikan dengan lebih lanjut lagi. Sanusi kata dia tidak celupar, dia hanya bercakap benar. Itu memang sangat menarik. Sanusi kata lagi, yang celupar ni cakap tak betul, suara laju daripada otak, itu celupar katanya. Kalau ada asas, bukti, analisis tepat serta justifikasi yang betul, itu bukan celupar. Di Tohma saya celupar padahal saya ada bukti. Takkan cakap benda betul di label celupar. Dunia telah diterbalikkan. Yang cakap betul di label celupar, yang cakap tipu tak celupar katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman pada Rabu. Menteri Besar Kedah itu berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Rafzif Rakimin yang mendakwa keceluparan Sanusi antara punca penolakan pengundi Dun Pelangai terhadap Perikatan Nasional. Beliau dilaporkan berkata sejak awal kempen, maklum balas pengundi Dun Pelangai dilihat kurang senang terhadap kenyataan angkuh dan biadab Sanusi selain mendakwa Perikatan Nasional akan terus bermasalah jika terus menggunakan adun generi itu sebagai ikon. Sanusi berkata Perikatan Nasional hanya belum mencukupi sokongan untuk menang di Dun berkenan dan ia bukan suatu kelemahan. Sebenarnya antara sebab kekalahan Perikatan Nasional, kita berlawan di kawasan BN, dikenali kubu kuat Barisan Nasional. Itu bukan kekalahan PN, cuma kembali kepada keputusan sebelumnya, kata beliau. Kalau Perikatan Nasional berlawan di kubu Perikatan Nasional dan BN menang, bolehlah kata BN hebat rampas kawasan kita. Sudah kubu dia, kita pi lawan dan kalah. Itu normal. Kalau kita berjaya rampas, boleh jadi berita hangat atau hebat, ujarnya. Beliau turut menangkis dakwaan kononnya gelombang PN yang melanda negara ketika Perikatan pilihan raya ke-15 lalu semakin pudar menyebabkan pengundi menolak gabungan itu. Itu sekadar ucapan untuk menyedapkan hati mereka sahaja, jelas Sanusi. Mengulas sama ada Perikatan Nasional memerlukan panglima perang baharu ekoran pengaruh pemimpin utama parti itu dilihat merosot hingga gabungan itu mengalami kekalahan di Pelangai, kemungkinan dipengaruhi integriti pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikaitkan dengan kes mahkamah. Sanusi menolak persepsi tersebut. Isu itu tidak berbangkit. Muhyiddin bukan didapati bersalah. Jika hukuman mahkamah mendapati beliau bersalah dan dipenjarakan kemudian buat pengampunan, barulah integriti terjejas. Kalau tidak pernah dipenjarakan, tak terjejas apapun. Berbeza dengan kes yang sedang berjalan dengan 47 pertuduhan, kata beliau, tiba-tiba digugurkan, diberikan bebas tanpa melepaskan, itu memang integriti terjejas, ujar beliau. Dalam pada itu, Sanusi menyifatkan Felda bukan lagi deposit tetap Barisan Nasional kerana undi Perikatan Nasional di kawasan Terbabit meningkat. Kebanyakan kawasan Felda sekarang diduduki generasi kedua dan ketiga. Mereka
lebih terbuka. Ancaman ugutan dah tak laku. Mereka bebas membuat pendirian politik masing-masing berdasarkan kefahaman ilmu perkembangan semasa. Semua akan lari daripada BN, kata Sanusi. Mereka boleh buat keputusan atas kefahaman sendiri. Maka, Felda bukan lagi deposit tetap untuk kerusi BN, jelasnya lagi. Menurut Sanusi lagi, disebabkan itu dalam pilihan raya negeri PRN Kedah menyaksikan semua kawasan Felda dimenangi Perikatan Nasional. Gelombang ini akan pergi ke Pahang, Perak dan Johor, kata beliau. Kesemua peneroka Felda kebanyakannya orang Melayu dan mereka sedar kepentingan politik Melayu dan mahu Melayu terpelihara teguh menjadi teras politik negara, jelas Sanusi lagi. Dipetik daripada Sinar Harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pendedahan daripada SPRM yang mengatakan bahawa berlaku kegiatan penipuan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bagi pembekalan beras bernilai lebih 100 juta, namun pembekalan itu tidak dibuat. Yang paling menarik sekali ianya berlaku di Kedah. Ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi, bahkan ada netizen yang menulis macam-macam di dalam ruangan komen. Sehingga kan akhirnya Menteri Besar Kedah tampil memberikan kenyataan ini memang kita tunggu-tunggu. Apa komen daripada Sanusi Maknor, Menteri Besar Kedah, dan apa sebenarnya yang berlaku sehingga kan kes itu berlaku di Kedah. Sanusi akhirnya menjawab. Beliau kata, mengapa digambarkan seperti saya yang sorok beras, kata Sanusi. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, mempersoalkan tujuan pihak tertentu, termasuk SPRM yang menggembar-gemburkan siasatan berhubung kontrak pembekalan beras bernilai RM100 juta yang berlaku 7 tahun lalu, ketika isu makanan ruji itu berlaku pada masa ini. Menurutnya, berita yang disebarkan tersebut seolah-olah kejadian itu baru berlaku di bawah pentadbirannya, sedangkan tiada sebarang tindakan mahkamah diambil untuk membawa mereka yang didakwa terlibat ke muka pengadilan dalam kes berkenaan. Beliau juga mempersoalkan bagaimana kejadian yang berlaku pada 2016 itu boleh membawa kepada isu kekurangan beras tempatan yang berlaku pada hari ini. Laporan dilontarkan kepada masyarakat tanpa penjelasan sewajarnya. Tergantung seolah-olah peristiwa itu berlaku semalam, walhal ia berlaku pada tahun 2016. Saya tak tahu atas kehendak siapa ianya dibuat tetapi gairah dibina spekulasi seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan ketika ini disebabkan oleh Sanusi sorok beras. Apabila Malaysia dibentuk, kuasa kerajaan negeri ada 3 sahaja, iaitu tanah, agama dan sumber air. Manakala perkara lain di bawah kerajaan persekutuan. Tetapi ada kecenderungan akhir-akhir ini apabila berlaku kegagalan di peringkat agensi persekutuan atau kementerian, mereka seolah-olah cari kambing hitam untuk letak kesalahan itu kepada negeri, kata beliau. Contohnya, hal kawal selia beras apabila tak cukup beras tempatan dan berlaku kenaikan harga import, mereka cari kambing hitam untuk disalahkan. Oleh kerana kebanyakan padi ditanam di Kedah, maka mata orang ramai tertumpu di negeri dan disebabkan itu diibaratkan kesalahan seolah-olah Kedah gagal, sedangkan perkara itu dibawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, katanya selepas mesyuarat Exco hari ini. Baru-baru ini SPRM mengesahkan kegiatan penipuan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bagi pembekalan beras bernilai lebih 100 juta, namun pembekalan tidak dibuat. Mengulas perkara itu, Muhammad Sanusi berkata pada Mac 2016, satu perjanjian melibatkan kontrak pembuatan dan pembekalan telah ditandatangani antara syarikat Kedah Agro Holding Berhad yang diwakili ahli lembaga pengarahnya Allahyarham Datuk Zaini Jaafar dengan sebuah syarikat. Katanya, projek itu melibatkan pemasaran 3 jenis beras keluaran KAHB berjumlah
28.800 tan metrik yang bernilai RM 102,5 juta dengan syarikat berkenan akan membekalkan beras kepada KAHB bagi dijual kepada sebuah syarikat lain. Saya dimaklumkan KAHB sebagai orang tengah menerima komisen RM RM1 bagi setiap beg beras dijual dengan transaksi jualan serta belian bermula pada November 2016 hingga November 2017. Tempohnya hanya setahun saja dan bukan berlarutan hingga sekarang. Siasatan kemudian dijalankan pihak berkuasa selepas itu termasuk SPRM, bahagian kawal selia padi dan beras dengan mesyuarat ahli lembaga pengarah yang bersidang pada 24 Disember 2019 dimaklumkan siasatan SPRM telah selesai dan fail sudah dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya. Akhirnya pada 11 Oktober 2021, Kedah Agro menerima makluman bahawa isu audit yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2017 siri 2 berstatus hijau atau selesai katanya. Ketika perkara itu dianggap sudah selesai katanya, beliau hairan mengapa ianya kembali dibangkitkan ketika ini di tengah-tengah isu kehilangan beras tempatan sehingga menampakkan seolah-olah beliau yang menyorokkan bekalan beras. Ini orang yang serbu tak pakai helmet tanpa fakta. Mereka akan diburu dan saya beri 24 jam untuk tarik balik segala dakwaan yang diberi gambaran bahawa skandal beras tempatan hilang ini ada mengena dengan kerajaan negeri, anak syarikat kerajaan negeri atau pemimpin kerajaan negeri. Jika tidak dipadam atau ditarik balik, kami akan arahkan peguam buru semua pemilik akaun media sosial, media, wartawan maupun syarikat yang terbit berita itu untuk dihadapkan ke mahkamah agar menjadi pengajaran kepada semua pihak, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini ialah tentang rasuah projek bekalan air berjumlah RM 44.4 juta. Ini membawa kepada penahanan 5 orang termasuk pengarah jabatan kerajaan. Memang menyakitkan hati apabila ada orang-orang daripada termasuk pengarah jabatan kerajaan yang ditahan. Nak menjadi pertanyaan kita ialah mengapa mereka sanggup melakukannya kalau memang terbukti bersalah. Dan projek ini rasuahnya saja 44.4 juta. Itu bukan satu jumlah yang kecil. Jumlah itu kalau digunakan untuk pembangunan rakyat, pembangunan bekalan air, pasti tiada orang lagi yang tidak ada pipe, tiada bekalan air bersih. Ini gara-gara perbuatan tamak haluba segelintir orang ini, maka ramai orang yang tidak mendapat air dan balik-balik disalahkan pula pemimpin. Kes rasuah membabitkan 2 projek pembekalan air berjumlah RM 44.4 juta, menyaksikan 5 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, termasuk pengarah sebuah jabatan kerajaan. Seorang lagi penjawat awam, pemilik syarikat dan pengurus pelaburan amanah juga ditahan sekitar jam 7.30 malam tadi ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Sarawak. Mereka disaki terbabit, memberi dan menerima suapan bernilai jutaan ringgit termasuk dalam bentuk kenderaan dan kediaman, lapor berita harian BH. Memetik sumber, suspek utama disyaki menerima suapan sejak tahun 2018 hingga 2021 daripada pemilik syarikat sebagai balasan membantu syarikat itu mendapatkan 2 projek membabitkan bekalan air. Yang menariknya ialah suapan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun. Berlaku selama 3 tahun iaitu 2018 hingga 2021. Bayangkan dalam masa tempoh 3 tahun, jumlah suapan adalah 44.4 juta. Bukankah itu satu jumlah yang amat besar? Kalaulah itu tiada tiris, saya fikir banyak pembangunan yang telah pun dapat dibuat khususnya berkaitan dengan bekalan air. Pengurus pelaburan amanah pula ditangkap kerana disyaki
menerima bayaran wang rasuah dan kediaman bagi pihak suspek utama. Semua suspek lelaki yang ditahan itu berusia antara 30 hingga 50 tahun, kata sumber tersebut. Pengarah bahagian operasi khas SPRM, Datuk Tan Kang Se, dilapor mengesahkan tangkapan itu untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Semua suspek terbabit akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuching, Sarawak pagi ini untuk permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, ini bukan kali pertama membabitkan isu penyalahgunaan penyelewengan uang ataupun rasuah berkaitan dengan bekalan air. Kalau anda masih ingat lagi, pernah juga berlaku pendakwaan berkaitan dengan projek bekalan air di Sabah. Ianya amatlah mengejutkan apabila banyak uang telah didedahkan, bahkan uang seperti tidak bernilai lagi kerana bertimbun-timbun di ruang tamu ada, di pantry ada, dan di pejabat pun ada, di mana-mana ada. Ini sesuatu yang paling mengejutkan kita. Walau bagaimanapun kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM kerana begitu bekerja keras sejak akhir-akhir ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, dah jumpa punca beras tempatan gahib, kilang Sorok 180 tan metrik beras disita. Rupa-rupanya ini tempat di Sorok dan telah dijumpai punca beras tempatan ni gahib. Yang hairannya menteri kata beras cukup, tapi tak cukup-cukup juga kata orang ataupun rakyat netizen bila pergi ke pasar raya. Tidak, itu yang hairan. Menteri kata cukup, rupa-rupanya betul lah yang menteri kata memang cukup, tapi gahib. Gahib ke mana? Disorokkan. Siapa sorokkan? Bukan toyol. Ramai yang cakap toyol. Ada orang kata hantu jembalang. Bukanlah, dalam ruangan komen ada cakap toyol lah, hantu jembelang lah, dan macam-macam. Bukan. Bukan toyol, bukan jembelang, tapi manusia yang bertopengkan toyol. Iyalah, kenapa kita cakap begitu? Sebab mereka ni menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat lah kan. Baik bagus-bagus, kita cukup makan, cukup beras, disorok pula. Tak tahulah apa tujuan mereka. Namun demikian kita bersyukur sebab punca beras tempatan gahib telah ditemui dan rupa-rupanya 180 tan metrik telah pun disorok dan disita. Masalah bekalan beras tempatan gahib semakin dijumpai puncanya susulan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan ke atas sebuah kilang beras di Kedah. Syarikat kilang itu kena sita dalam Ops BPT semalam selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan mencecah 405,000. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras tempatan putih tempatan di dalam kampit jambu berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kesiasatan, kata beliau. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal sedia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Kedah hari ini. Beliau memaklumkan kes tersebut sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996. Sehubungan itu, Chan memberi amaran kepada pihak yang berkaitan agar mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Okey, pada pendapat kamulah kan, apa hukuman yang selayaknya diberikan kepada penyorok-penyorok beras ini yang cuba mengaut keuntungan di saat rakyat susah? Anwar sudah beri amaran. Perdana Menteri kita sudah beri amaran. Dia kata sampai ke lubang cacing pun akan dicari. Dia kata jangan awas. Anwar Ibrahim berikan
amaran paling keras baru-baru ini kepada orang yang cuba membuatkan beras tidak cukup. Jadi agak-agak hukumannya besar atau tidak, saya rasa hukumannya memang akan sangat berat. Ujarnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang dapati melanggar peraturan sedia ada. Setakat ini tambahnya, pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 penghilang beras di Kedah. Pemeriksaan itu jelasnya bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Susulan kejayaan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan itu, rata-rata rakyat menyambut baik ketegasan pihak kementerian terlibat dan berharap pemeriksaan lebih kerap dilakukan di seluruh negara. Ramai menyifatkan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini bersungguh-sungguh memerangi pemborong dan penghilang yang jahat, menyorok bekaran beras, tidak seperti pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Wah, ini memang pedas. Kenyataan terakhir itu memang sangat pedaslah. Dan untuk makluman kita semua, ada satu jaminan yang terbaik untuk kita bahwa bekalan beras putih tempatan akan pulih dalam tempoh sebulan lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.